Begitu juga saya melihat. Tapi bila percantuman Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir, dulu mereka merasakan bila Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin bersatu, menyatu dalam hasrat untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional, berjaya waktu itu. Okeylah, kita terima. Kita terima dekat saudara. Tetapi sekarang ini tak boleh. Kerana orang yang memimpin, yang berada di anjung kuasa sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya buat orang UMNO, saya bukan orang keadilan saudara. Tapi kena lihat, 28 tahun dia berjuang untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Takkanlah dengan sekarang ni dah ada kuasa belum begitu, tiba-tiba nak serah begitu saja pada orang. Saudara, silap orang saudara. Dan yang membuatkan saya rasa lebih tidak faham bagaimana acuan pengulas-pengulas politik ni boleh mengatakan kalau pilihan raya 6 negeri ini merosot undi dan sebagainya, Anwar Ibrahim akan mengundurkan diri, Anwar Ibrahim akan dijatuhkan. Tang mana nak dijatuhkan? 148 kursi parlimen yang menyokong beliau. Saya rasa kalau diadakan undi kepercayaan, bertambah lagi. Berapa kali dia katakan, warga Sarawak tidak akan dapat melupakan budi jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan warga Sarawak menjadi jawatan paling besar, itu Timbalan Perdana Menteri, yang tak pernah berlaku selama ini sejak Sarawak berada dalam Malaysia. Apakah mereka mahu mengosongkan ataupun menyingkirkan orang yang betul berjasa besar pada Sarawak? Ini keadaan saudara. Begitu juga di Sabah dan di Semenanjung. Jadi bagi saya, kemudian bila dikatakan pilihan raya negeri ini adalah referendum. Referendum apa benda ni saya kata? Kononnya kalau kemerosotan undi berlaku, maka Anwar Ibrahim itu akan diturunkan. Saya kata, tang mana logikanya? Sepatutnya sekarang ini sudah sampai masanya rakyat berfikiran terbuka, kita galakkan rakyat, kalau boleh biarlah sealiran. Saat ini anjung kuasa di Seri Perdana, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, biarlah dia takbir. Biarlah parti-parti yang mentadbir di negeri-negeri juga sealiran dengan pusat supaya mudah membawa kebahagiaan, membawa pembangunan untuk rakyat. Kalau anda ikhlas untuk rakyat. Tapi kalau anda merasakan aku bukan rakyat, susahlah sekarang saja. Saudara Abdullah Hussein dia kata rakyat Malaysia tidak boleh ditipu lagi. Itu benar saudara, saya rasa begitu. Saudara Jaafar kenapa nak kata berkawan dengan syaitan pula? Apa hal ni saudara? Dia saudara Syuhami Mak Yusof kerana mereka semua takut kerana salah. Itu saya tak tahu. Sekarang ini macam mana yang selalu saya katakan, bahawa sebenar-benarnya semua mereka yang berada dalam Perikatan Nasional pembangkang sekarang ni, bagi saya mereka digayut oleh kesalahan. Kalaulah waktu mula-mula nak tubuh kerajaan dulu, selepas pilihan raya umum, saudara, waktu itu di hadapan Dunia Pertuan Agong, seandainya Tan Sri Muhyiddin bersetuju jadi Timbalan Perdana Menteri, Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO hanya jadi 26 kursi saudara. Ada 36. Dan waktu itu juga jangan lupa 10 orang daripada UMNO sudah pun menandatangani SD, dan mungkin juga mereka akan meminta supaya diizinkan mereka berada dengan Perikatan Nasional. Tinggallah UMNO dengan 16 kursi. Itu realitinya saudara. Tapi sekarang dah jadi berubah kerana keengganan, keegoan, memikirkan aku yang patut jadi Perdana Menteri. Walaupun parti pimpinan aku dapat 73%, 73 kursi berbanding dengan Anwar Ibrahim, dia Pakatan Harapan dapat 82, tak aku juga. Ini masalahnya. Dan sekarang ni mereka merasakan bahawa ada sedikit kesalahan. Itu yang keadaannya. Saya nak cakap lebih tak boleh. Malam besok kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bermimpi yang indah-indah bagi mereka yang merasakan bahawa boleh menang. Terpulang kepada anda. Syah Rizwan dia kata kira rasuah Zaid. Tang mana rasuahnya? Tang mana rasuahnya Presiden UMNO? Sila buktikan. Anda bukan orang undang-undang. Dan perkara masih lagi dibicarakan di mahkamah. Isunya bukan kisah rasuah, saudara. Isu berhubung dengan Yayasan Akabudi. Yayasan yang dia digunakan duit dia sendiri. Bukan duit mak bapak kita. Bukan daripada kerajaan. Yayasan Akabudi duit daripada poket dia sendiri. Yang dilihat. Konon-kononnya katanya ada masalah dari segi pentadbiran. Biarlah mahkamah tentukan. Tak payah, saudara. Abang Wi dia kata LCS, LDS sedang disiasat. Dan jangan lupa saudara, ahli parlimen daripada Perikatan Nasional jadi
dia punya pengurusi PAC untuk menyiasat. Biar. Saudara Syahrizan soal jana berapa 92 bilion, 62 bilion. Tak, bagi saya soal itu bukan isunya, saudara. Jangan saudara marah, saudara Syahrizan. Saya nampak saudara seolah marah sangat. Saudara, jadi saya haraplah kita biarlah berhemah dalam kita menuturkan persoalan ini. Saya tak mahu macam apa yang berlaku semalam. Contohnya, dalam debat 4 orang, saudara. Dan masing-masing tidak nampak kematangan. Orang ni kata begini, orang kata begini. Cuba dikatakan satu persatu. Saudara, saya dah minda pada siapa, dia kata tak sempat nak baca, saudara. Dan bagi saya merasakan bahawa saya tidak mahulah mengatakan parti itu jahat dan sebagainya. Bagi saya adalah pemimpin mereka. Jadi jangan tuduh UMNO parti korup, saya tak boleh terima. Apa rasa perasaan anda kalau saya katakan parti PBM korup? Apa perasaan anda kalau saya katakan parti PAS korup? Menyalahgunakan kuasa. Sedangkan yang dituduh, yang menghadapi tuduhan, yang menimbulkan persepsi adalah pimpinan mereka. Takkan saya nak tuduh PAS parti yang tak boleh berguna? Tidak, pimpinannya. Jadi biar betul, saudara. Jadi saudara Kumat Kamil dia kata moderator semalam tak natural. Itu menimbulkan persepsi lah. Akhirnya apa jadi? Tak mencapai matlamatnya untuk mendapat pengetahuan supaya warga dapat penjelasan, saudara. Ini keadaannya. Macam mana hari ini, saudara? Saya cakap terus terang, saya tengok gambar dalam media sosial. Saya cakap terus terang, saudara, jangan salah marah. Banyak orang minta saya supaya saya mengulas bagaimana pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Saya dah minta Dr. Mahathir kalau boleh. Tak mahu tak apalah, pulanglah. Kalau boleh. Saya katakan sudah sampai masanya untuk dia berehat, berundur dalam usia-usia senja begini supaya dia tidak terus dikecam oleh warga. Tapi masih lagi nak terlibat, terpulang. Kita hanya boleh memberi pandangan. Saudara, mereka tak semestinya apa yang kita bagi pandangan itu mesti diikuti. Kita mestilah bersikap, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya melihat apabila Tan Sri Muhyiddin hadir ke rumah Dr. Mahathir, saya kata, ambak sampai begitu sekali ke? Hanya untuk menggapai keyakinan nak menyelamatkan ni, untuk dapat sokongan dan sebagainya. Saya kata ini satu kesilapan besar lagi Tan Sri Muhyiddin. Sebab kedua mereka ni dulu asalnya bersatu menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Itu fakta. Yang ini tak boleh dinafikan, saudara. Kemudian dua-dua berjaya menubuhkan kerajaan yang dipanggilkan Kerajaan Pakatan Harapan untuk pilihan raya yang ke-14 dulu. Kemudian akhirnya saling khianat mengkhianati. Apa kata Dr. Mahathir? Saya tidak akan lupa apabila Tan Sri Muhyiddin tikam saya dari belakang. Bisa sakit sampai sekarang terasa. Jadi saya kata, apakah sudah dimaafkan? Apakah mulia budi Dr. Mahathir untuk memaafkan Sri Muhyiddin? Kalau begitu berlaku, kenapa dia tak boleh maafkan Sri Anwar Ibrahim? Ini persoalan saya timbulkan. Dr. Mahathir kalau dengan Muhyiddin boleh, yang khianat, yang menumbangkan dia. Saya, waktu itu Anwar Ibrahim tak menumbangkan. Langkah Sheraton, itu Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Azmin dan kumpulannya. Dan Tan Sri Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Tentulah Dr. Mahathir akan merasa lebih pedih. Cuma saya kata, dah bercantum balik. Kalau dia boleh maafkan Muhyiddin, kenapa tak boleh maafkan Anwar? Persoalan, saudara. Yang kedua, saya kata, kenapa Tan Sri Muhyiddin jumpa dengan Dr. Mahathir? Kerana dalam pilihan raya lepas, tak ada satu kursi pun parti politik yang dipimpin Dr. Mahathir yang mendapat undi yang membolehkan dia tidak hilang wang pertaruhan. Semua kursi dia hilang wang pertaruhan. Termasuklah Dr. Mahathir sendiri sudah hilang wang pertaruhan bila dia bertanding di Parlimen Langkawi. Jadi saya kata, bagi saya, orang nampak, setengah orang kata, gerunlah keadaan ni. Apa nak gerunkan? Akhirnya kalau rakyat sekarang ni dah dapat melihat bagaimana kepimpinan Dr. Mahathir sepanjang 22 tahun, kemudian naik pula 22 bulan. Orang dapat melihat perbezaan 22 tahun dengan 22 bulan. 22 bulan, dan saya merasakan sekarang waktu dia perintah mentadbir negara ni 22 bulan, adanya parti DAP bersama dengan Dr. Mahathir yang dia lantik Lim Guan Eng daripada DAP sebagai Menteri Kewangan. Tapi waktu yang sama sekarang ni, mereka serang DAP yang ada dalam Pakatan Harapan. Saya kata, apa benda ni? Apa politik yang nak main ni? Kenapa fikiran rakyat dilencong-lencongkan? Saudara Osman. Jadi itu keadaannya. Saya tak mau tuduh lah, nak kata putar alam. Tidaklah. Bagi saya, satu tindakan yang kurang bijak lah. Tapi pulang
Itu saya katakan, inilah keadaannya, tempangnya unjuran ataupun acuan politik yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mendapat sokongan melalui bersama-sama dengan Dr. Mahathir. Saya rasa it's too late. Sekarang ni untuk rakyat, warga, pengundi sudah tidak lagi bersama dengan Dr. Mahathir. Buktinya semua calon-calon yang diturunkan Dr. Mahathir yang berada dalam parti Dr. Mahathir waktu itu hilang wang pertaruhan. Saudara Harun, siapakah mereka yang di sebelah sana? Bagi saya tak perlu kita nak sebut nama saudara. Dia kata tanya saya, adakah mereka semua bersih? Bagi saya, ini bila kita berkuasa saudara, di hadapan kita tu kadang-kadang banyak pancarobanya. Bila kamu ada kuasa, maka wang bertimbun-timbun di depan kamu. Ini membuatkan kalau kamu kurang iman, kamu akan sakau. Saudara Halim, saudara Pak Din, saudara Khalid, FDM, saudara Mat Saad, saudara Puan Salmiah Ahmad, Tun Maidin, bagi saya lah, saya melihat sesuatu yang agak saya bersimpati lah. Sebab hari-hari terakhir Dr. Mahathir dia melakukan silapan demi kesilapan. Apakah dia mengakhirkan usianya yang satu ketika beliau dilihat sebagai pemimpin yang hebat selama 22 tahun. Dan saya tiba akhir-akhirnya 22 bulan pun boleh ditumbangkan, adanya langkah Sheraton dan rakyat melihat guna ada pilihan raya, maka dia hilang wang pertaruhan, satu benda yang cukup memalukan. Sepatutnya dia dah bersara dah, tak payah lagi nak dipikirkan, tak ada keperluan pun. Konon nak menyelamatkan Melayu 22 tahun, kenapa tak diselamatkan selama 22 tahun? Kemudian dapat pula perintah 22 bulan, kenapa tak dilakukan untuk menyelamatkan Melayu kalau anda merasakan Melayu sudah rosak?